Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada penerangan nota tentang kerajaan Bani Umayyah. Asal penubuhan kerajaan Bani Umayyah seperti yang Ustazah telah terangkan dalam voice message tadi. Boleh rujuk kepada voice message yang Ustazah sudah berikan. Asal penubuhannya adalah bersempena nama Muawiyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, iaitu salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy, dan pengasasnya tak lain tak bukan iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ni merupakan seorang gubernur yang telah dilantik di Syam, kira macam menteri di Syams lah. Kalau contohnya Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau di Sabah menteri yang mengelola Sabah adalah Datuk Seri Syafiee Apdal, macam itulah. Dan dia salah seorang sahabat yang telah memeluk Islam pada peristiwa Fathul Makkah, peristiwa pembukaan kota Makkah, dan dia adalah salah seorang penulis wahyu Al-Quran yang diturunkan, bukan calang-calang orang, Muawiyah bin Abi Sufyan ni. Tempoh memerintah adalah daripada 41 Hijrah hingga 132 Hijrah, dan keluasan kerajaan pada zaman Bani Umayyah adalah meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Bilangan khalifah adalah 14 orang khalifah. 14 orang khalifah ni, sistem kerajaan Bani Umayyah ni adalah secara turun-temurun, secara sistem monarki, iaitu turun-temurun. Khalifah yang paling terkenal sekali iaitu khalifah yang paling banyak sumbangan lah. Pertama, pengasasnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, dan khalifah yang terakhir pada zaman Bani Umayyah iaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Dan pusat pemerintahan sebenarnya ada dua, Pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ni dia ada dua. Pertama di Damsyik dan di Syria. Di Damsyik, Syria dan Damsyik tu dekat Syria. Kemudian di Cordova tu sekarang ni kita kenali sebagai Spanyol. Spanyol tu dulu pernah dikuasai oleh orang Islam, dan apabila kemerosotan zaman Bani Abbasiyah tu, pihak Kristian telah menyerang kembali mendapatkan Spanyol, dan sampai sekarang ni 500 tahun kerajaan Kristian menguasailah Spanyol. Kerajaan Bani Umayyah, seperti yang dalam spektrum ilmu tu, kerajaan Bani Umayyah di Damsyik, Syria menggunakan 41 Hijrah hingga 132 Hijrah, dia menggunakan gelaran khalifah, dan tahap kedua berpusat di Cordova 138 hingga 422 Hijrah menggunakan gelaran Amir dan Khalifah. Baiklah. Sekarang kita masuk kepada khalifah kerajaan Bani Umayyah yang terkenal. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia menjadikan Mesir sebagai pusat pemerintahan yang terkenal pada zamannya. Kemudian bukan Mesir ni, dia menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan yang terkenal. Kemudian mewujudkan perkhidmatan pos berkuda
Kalau kita guna pos laju, kat sana diorang guna pos berkuda. Nama dia Dewan Al-Barid. Kemudian memperkenalkan cop mohor rasmi kerajaan Umayyah, Al-Diwan. Ada cop mohor. Kita pun ada cop mohor sekarang ni. Dekat TMF pun sana ada cop mohor. Kalau nak pergi outing je mesti dapat cop mohor daripada warden. Itu daripada kerajaan Bani Umayyah yang perkenalkan. Menubuhkan jabatan setiausaha, kemudian jabatan cukai dan jabatan urusan awam. Kemudian ada PDRM, memperkasakan armada laut. Itu kerajaan Bani Muawiyah, Khalifah Muawiyah lah yang mula-mula asaskan. Yang kedua, penting untuk kita tahu sejarah pada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni dia memerintah antara 265 Hijrah hingga 86 Hijrah. Dia telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Mencetak mata wang dinar Islam pertama tulisan Arab berteks Al-Quran. Mata wang pertama dia ciptakan. Kemudian menaik taraf perkhidmatan pos dan sistem pengangkutan awam. Kemudian menubuhkan Dewan Al-Jun, iaitu yang menguruskan pertahanan negara. Jabatan ketenteraan lah. Kira maksudnya macam tu. Dewan Al-Jun tu adalah jabatan ketenteraan. Kemudian mengarahkan pembinaan Qubah As-Sakhrah di Baitul Maqdis. Kalau ada soalan, kamu type je dalam voice message ya. Al-Walid bin Al-Malik. Al-Walid bin Al-Malik ni pula adalah, dia merupakan khalifah yang memerintah daripada 9 tahun 7 bulan. Daripada 86 Hijrah hingga 96 Hijrah. Abdul Malik bin Marwan ni, dia telah sumbangan dia membuka wilayah baru seperti di Andalus dan India. Ni dah masuk dekat Spain ya, dekat Spanyol. Dia memperbaiki dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi. Lepas tu dia membina banyak masjid baru seperti Masjid Umawi di Damsyik yang bercirikan seni bina Islam. Kalau orang Arab dia tak panggil Damsyik, Dimashq. Yang keempat, memberikan perhatian kepada rakyat berkeperluan khas seperti golongan warga emas dan orang buta dengan menubuhkan jabatan khas. Kalau kita panggil OKU, golongan OKU ya. Dia panggil jabatan khas. Yang kelima, menggalakkan pembinaan bangunan baharu bercirikan seni bina Islam. Dan yang keenam, memperbanyakkan jalan raya menuju ke negeri Hijaz bagi memudahkan perjalanan jemaah haji ke Baitullah Al-Haram. Ada soalan tanya nanti ya. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni salah seorang khalifah yang memerintah pada tahun 2 tahun 5 bulan. Tempoh memerintah dia sangat singkat, tapi banyak banyak sumbangan yang telah beliau lakukan. Antara tempohnya ialah 99 Hijrah hingga 101 Hijrah. Dia telah mengecualikan bayaran cukai jizyah kepada kafir zimmi sehingga ramai yang memeluk Islam. Kafir zimmi itu apa? Adalah orang kafir yang duduk dekat negara Islam dan berlindung di negara Islam, dan dia tidak memerangi agama Islam. Dia dengan agama dia. Dia orang ada bayaran cukai jizyah sebelum tu, tapi pada zaman pemerintahannya dikecualikan cukai jizyah. Kemudian mengeluarkan arahan rasmi kepada Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz baru hadis ni dibukukan. Tokoh utama pengumpul hadis Rasulullah ni diorang rujuk kepada siapa? Pada zaman tu masih ada lagi seorang sahabat Rasulullah, iaitu Abu Hurairah. Membina rumah transit untuk para pedagang.
Kira macam kita sekarang ni, kalau ada orang luar datang sini, kita panggil kalau ada orang luar negara datang sini ke pelancong ke, kita panggil hotel. Ini dipanggil rumah transit. Okey, kemudian menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital, ada jambatan, ada perigi, ada jalan raya, ada sistem pengangkutan awam. Macam-macam. 2 tahun je tempoh dia pemerintah, tapi telah buat macam-macam. Mengasaskan Dewan Penasihat yang dianggotai oleh para ulama untuk memberikan nasihat kepada khalifah. Okey, macam kita sekarang ni ada Perdana Menteri. Di bawah Perdana Menteri ada menteri-menteri, menteri kanan. Menteri kanan itulah yang menjadi penasihat. Macam itulah. Okey, dan salah satu lagi sumbangan Umar bin Abdul Aziz ni, okey, antum semua baca Al-Quran dengan baris kan? Boleh baca kan? Ustazah pun boleh baca dengan baris. Cuba bayangkan kalau Al-Quran tu tak ada baris langsung. Boleh baca ke tak? Alamatnya tak boleh baca lah. Sebab orang Arab je boleh baca. Dengan orang yang belajar bahasa Arab. Okay, so sumbangan Umar bin Abdul Aziz adalah memerintahkan seorang, saya tak ingatlah tokoh siapa tu, tapi pada zaman dia juga, dia yang telah mengerahkan kepada salah seorang sahabat tu untuk membariskan dan meletakkan titik, meletakkan baris pada huruf-huruf Al-Quran. Sampai sekarang kita boleh baca Al-Quran. Sebab masa tu dah ramai sangat orang Islam yang orang bukan Islam yang memeluk agama Islam daripada negara bukan Arab. Okey. Antum kalau tak faham, antum tanya lepas ni. Okey. Kemudian kita pergi kepada faktor kegemilangan zaman Bani Umayyah. Okey, faktor kegemilangan yang pertama iaitu dari sudut agama lah. Okay, Khalifah Umar Abdul Aziz menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan pembukaan hadis. Khalifah Al-Walid pula menaik taraf membina institusi masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancangkan lagi aktiviti keagamaan. Okay, dari sudut politik, pemerintahan kerajaan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Tapi sekarang Damsyik tu di Syria ya. Syria mana kita tengok negara sekarang ni tengah bergolak. Sama-sama kita doakan, walaupun tengah PKP, kita doakan dekat sana ya. InsyaAllah doa kita diangkat dan insyaAllah orang-orang di sana akan terselamat daripada puak Syiah dan dari puak Syiah. Sana ada percanggahan, pertelingkahan di antara puak Sunni dengan puak Syiah. Okey, dah lah. Okey, kemudian yang kedua, pelantikan gubernur yang berwibawa dan berjaya berhapuskan pemberontakan oleh puak Khawarij dan Syiah. Kemudian berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom, China, India, Afrika Utara dan Eropah. Rom ni dia wilayah-wilayah dekat dengan Itali tu. Dekat situ. Okay, kemudian dari sudut ekonomi, pengurusan Baitul Mal. Baitul Mal tu apa? Pengurusan keuangan yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan. Contohnya pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik, dia telah berjaya dari sudut pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Kat situ terbinanya saliran tali air lah pada kawasan pertanian tu untuk menyuburkan pertaniannya. Okey, dari sudut sosial pula, penjagaan kebajikan rakyat. Penjagaan kebajikan rakyat ni menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan tadi yang Ustazah kata tu kan, yang OKU tu. Okay, dan penyediaan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya, hospital. Kemudian hubungan erat antara pemimpin dan rakyat mewujudkan suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat.
Okey, dari sudut ketenteraan yang sangat berdisiplin, bersemangat jihad dan mempertahankan negara, ada armada laut iaitu PDRM dengan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih, dan mereka mengadaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada tentera tentera Parsi dalam bidang ketenteraan. Okey, dari sudut pendidikan pula, menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi galakan juga daripada para khalifah agar rakyat menguasai pelbagai ilmu nakli seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahwu. Ilmu nakli ni ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran lah. Okey, Al-Quran dan hadis. Faktor kemerosotan kerajaan Bani Umayyah. Okey. Pertama, sistem politik. Sistem politik Khalifah Muawiyah ni adalah secara monarki, dan setiap kali pemerintahan itu tak semuanya pewaris-pewaris tu mempunyai kebijaksanaan dalam memimpin, dan kadang-kadang dia menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga itu sendiri. Dan mereka ni tidak membenarkan orang bukan Arab untuk menjadi salah seorang daripada menteri khalifah lah, disebabkan dia adalah sistem monarki kan. Okey, kemudian yang kedua, pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penubuhan kerajaan Umayyah dari awalnya. Kan daripada voice message Ustazah tadi, kerajaan Syiah ni dia memang menentang penubuhan kerajaan Bani Umayyah, dan dia menganggap bahawa khalifah adalah di kalangan Saidina Ali dan keturunannya sahaja. Okey, sosial. Sikap termasuk antara kabilah utara, Arab dan Selatan sehingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk menubuhkan kerajaan. Ini kerajaan kabilah Arab di utara dan selatan tu memang kita tak boleh nak cakap apalah. Memang banyak yang tak puas hati. Menumbuhkan kerajaan, sikap diskriminasi kepada khalifah, golongan mawali seperti bangsa Parsi dan Barbar dalam pemilihan jawatan gubernur. Golongan mawali ini adalah golongan bukan Arab. Mereka ni tak puas hati sebab semua jawatan yang diberikan kepada pemerintahan Bani Umayyah ni semua orang Arab yang ambil. Tak ada pun orang bukan Arab ambil. Macam kita lah, contohlah kita ni Ustazah bagi contoh, kita di Malaysia ni asyik orang Melayu je dah dapat jawatan dalam menteri. Orang Cina, orang India tak kena kasih. Tak adil lah macam tu. Jadi golongan ini mawali, kita panggil golongan memberontak lah, disebabkan sikap diskriminasi khalifah. Akhlak khalifah mengamalkan, bukanlah semua ya, ada sesetengah khalifah yang khalifah ni dia mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam perbelanjaan hingga menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap rakyat, dan keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana cenderung kepada hiburan dan kekejaman. Okey. Iktibar daripada pemerintahan kerajaan Umayyah, kita hendaklah memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan. Kita hendaklah mencontohi sifat mulia yang ada pada khalifah Islam seperti zuhud, tegas, berilmu dan bijaksana. Kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup sentiasa harmoni, dan kita hendaklah menjaga kebajikan rakan agar mengeratkan kasih sayang dan sebagainya. Okay, kalau ada soalan boleh ajukan dalam voice message ya. Itu sahaja. Boleh tonton di YouTube channel Ustazah. Assalamualaikum.